Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahmatullahi alayhi wa nafa'ala bi'ulumihi fid darain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita ataupun menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Disambung pada malam ini pada hadis yang ke-22 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah ni kita dah sebut biodata dia pada pengajian yang lepas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukannya gagah dengan penyerangan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya gagah orang yang sanggup menahan dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menjelaskan kepada kita tentang ghadab, tentang marah. Dan kita sedia maklum bahawa marah ini satu sifat yang tidak baik. Sama ada kita mengaji hadis, kita tak belajar hadis. Sama ada kita pergi ke sekolah, tak pergi ke sekolah. Sifat ini memang sifat yang tak baik. Dan kita semua orang tahu sifat ini sifat tak baik. Dan kita juga tidak suka kepada orang yang suka marah. Jadi Nabi SAW mendatangkan hadis ini supaya kita lebih faham tentang marah itu. Semasa kita dilahirkan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menyiapkan beberapa perkara untuk diri kita dengan tak payah belajar, dengan tak payah mengaji.
sifat-sifat di antaranya sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya bercakap benar. Cakap benar ini walaupun kita tak mengaji pun kita kata dia sifat yang baik, sebab Allah Ta'ala dah siapkan dalam sistem badan kita. Begitu juga perkara dusta, perkara khianat. Kita mengaji hadis ke tak mengaji hadis ke, kita tahu benda ni tak baik. Semua orang tahu. Sifat jujur dan amanah ini sifat yang baik. Walaupun dari sudut definisi Islamnya kita tak tahu, tapi secara umum sifat itu adalah sifat yang baik. Orang yang amanah, orang yang sangat disukai oleh orang. Orang yang khianat, memang orang tak suka dengan khianat, walaupun dia tak belajar sekolah, walaupun dia tak belajar hadis dan sebagainya. Sebab perkara-perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala dah siapkan beberapa perkara dalam sistem badan kita. Cuma bila kita mengaji, kita belajar hadis, kita belajar Quran, dan kita belajar tafsiran-tafsirannya, maka dia lebih meyakinkan kita dan apa kaitan dia dengan amalan-amalan dan sebagainya. Jadi di dalam hadis ini Nabi nak sebut tentang marah. Ukuran marah itu, Nabi nak sebut ukuran marah itu, laisa syadidu bisur'ati, bukannya gagah dengan penyerangan. Bukanlah berani itu dengan orang yang menyerang, orang yang kuat, orang yang boleh melawan orang lain. Kalau dalam gusti, dia boleh menjatuhkan pihak lawan. Ada ukuran berani itu bukan di situ, ukuran gagah bukan di situ. Tapi Nabi kata ukuran gagah itu innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya gagah, kekuatan itu orang yang sanggup menahan dirinya ketika marah. Jadi ukuran yang Nabi nak buat dalam hadis ini ialah kekuatan seseorang itu berada ketika mana dia marah, dia boleh tahan. Itu ukurannya. Bukan ukuran ada silat gayung, ada silat nasrohak, ada silat macam-macam silat. Bukan ukuran di situ. Ukuran kekuatan ini dia boleh menahan sifat marah ketika dia marah. Dan kita pun sedia maklum bahawa sifat marah ini merupakan sifat yang ada pada setiap orang, kecuali orang tentu tak ada sifat marah. Tak ada sifat marah ni dia teruk. Dia mesti ada sifat marah dalam sistem badan kita. Cumanya bagaimana sifat marah itu nak diamalkan. Ada sifat marah yang mazmumah, ada juga sifat marah yang mahmudah, yang dipuji. Contohnya kalau orang hina Islam, takkan kita tak marah? Tentu kita ada sifat marah. Kenapa orang hina Islam? Dan kita perlu menjawab sekadar kemampuan yang ada ilmu pada kita. Kalau kita boleh jawab sekadar kemampuan, ataupun kita memberi semangat kepada orang-orang yang ada ilmu ketika orang menghina Islam, menghina Quran, dia tak boleh kata tak apalah Islam suruh kita sabar. Bukan sampai ke situ. Itu tak kena tempat. Itu tak kena tempat. Bila ada orang hina Islam, kita mesti kena jawab dengan nada yang tegas. Bila orang hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti kita pertahankan itu. Menghina hukum Islam, kita pertahankan itu. Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti kita mempertahankan itu. Dan sifat marah kita kena pada tempatnya. Ada sifat yang marah yang mazmumah, yang dicela. Kita telefon, bini kita tak angkat. Kadang-kadang ada orang dia sifat marah ni, dia tengok pada emosi juga. Emosi dia boleh kawal tak boleh kawal emosi dia.
Ada setengah orang emosi tinggi. Dia balik-balik rumah tengok bini tak ada pun dia marah. Hang pergi mana? Dia boleh marah. Yang ini tak sepatutnya. Ini mazmumah, sifat marah yang dicela. Ataupun benda-benda yang remeh. Kawan perli sikit contoh, apalah hang beli motor ni. Motor ni bukan orang pakai. Tiba-tiba dia jenis orang emosi tinggi, dia naik temperature dan dia marah. Jadi kadang-kadang tak ada alasan yang munasabah, disebabkan oleh emosi yang tinggi. Dia emosi itu dia tak kawal. Dan setiap orang ni kita tahu emosi kita dan sifat marah kita. Jadi datang hadis-hadis ini ialah untuk nak membetulkan sifat marah supaya jadi betul. Semua orang sifat marah ada, tapi bagaimana nak membetulkan sifat marah yang sudah sedia ada dalam sistem yang sudah sedia ada di dalam badan kita. Kadang-kadang hanya perkara remeh, buat ayat kopi lambat pun kena marah kadang-kadang. Isteri buat ayat kopi lambat, dia buat wah duk mangok sangat lagi zakah. Ai kena jaga kopi lambat. Bukan pun kopi lambat. Dia nak macam restoran besar macam baik. Dia kena benda-benda yang sangat remeh itu. Syaitan ini memang pandai. Sebab tu Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, Ghazali kata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata hati kita ni husn, kubu. Sebab tu Nabi sebut iza saluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Bila baik, baiklah seluruh badannya. Bila tak baik benda ni, tak baik, rosaklah seluruh badannya, iaitu hati. Bila hati marah, tangan lagi nampak orang. Tangan lebih nah. Sebab hati. Kadang-kadang sampai buah penerajang, kadang-kadang sampai ambil kayu pukul orang tengah belakang, mata merah, macam-macam lah. Seluruh badan akan rosak, bermula daripada hati. Jadi Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menyebut bahawa syaitan ni dia nak masuk hati kita ni ada beberapa pintu. Tapi pintu yang paling utama yang dia akan masuk dulu ialah pintu sifat marah. Pintu yang sifat marah. Sebab bila sifat marah ini dia boleh masuk ke kubu dalam hati, melalui pintu sifat marah ini akan lahir kerosakan yang lain, akan lahir dosa-dosa yang lain, akan lahir budi-budi buruk yang lain. Sebab itu dia akan masuk melalui pintu marah. Bila seorang tu boleh kawal marah dia, dia agak baik. Tapi kalau tak boleh kawal sikap marah dia, dia akan menjadi masalah dalam hidup dia. Sila-sila hari bulan, amalan yang dia buat semua serah kawan. Amalan sembahyang dia buat, puasa dia buat, sedekah dia buat, amalan baik dia buat, pahala-pahala tu setengah kawan. Sebab dia boleh nampak orang. Dia boleh nampak. Itulah hadis muflis. Hadis yang masyhur, hadis muflis. Atadruna minal muflis? Nabi tanya, kamu tahu apa dia muflis? Muflis ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Melayu pinjam. Muflis ni adalah bahasa Arab, bahasa hadis muflis. Jadi para sahabat kata muflis ini ialah orang yang tak ada harta, tak ada dirham, tak ada duit, dan tak ada wala mata', dan tidak ada harta benda.
Nabi kata itu bukan muflis. Al-muflis ialah umat aku yang datang pada hari kiamat dengan pahala sembahyang, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, dengan pahala sedekah dan pelbagai pahala, tapi pahala ni kena serah pada orang lain. Kenapa kena serah pada orang? Salah satu kesnya menampak orang apa orang panggil, fitnah orang, wa syatama hadza wa daraba hadza wa daraba hadza, pukul tampak penerajang, ambil kayu pukul tengah belakang orang, dan daraba hadza wa syatama hadza, kutuk, mengumpat, masuklah tu semua. Pahala dia itu kena serah kepada orang yang si pemangsa. Faiza funiyat hasanatu, bila dah selesai, habis dia punya kebajikan, serah kepada orang, tiba-tiba dia punya mahkamah Tuhan kata ada lagi kena bayar, pahala habis lah. Itu muflis. Duit habis, pergi hutang lagi. Duit ada bawa sampai ke akhirat, kita katalah 100 juta, bayar habis 100 juta, hutang dah lagi. Muflis. Bawa amalan pahala yang banyak di akhirat besok, tapi dibayar kata orang ni, pampak orang ni macam-macam lah. Habis pahala dia. Bila habis pahala dia, dosa orang tu dia kena pikul pula. Beban si mangsa tu dia kena pikul. Ini lahir daripada sifat marah. Punca sifat marah dia melahirkan jenayah-jenayah yang lain. Sebab itu Nabi kata ukuran kekuatan ini ialah dapat menahan marah. Ini yang Nabi nak sebut kepada kita pada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-23 daripada Sulaiman ibn Sard radhiyallahu anhu, katanya kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastatibbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال لها لذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. Saya telah duduk, ini kata Sulaiman ibn Sard, saya telah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang lelaki sedang bermakian. Nah, dia duduk bersama dengan Nabi. Satu ketika ada dua orang tengah duduk bertengkar. Hang kata kat aku kata kat hang. Kalau kita ni hang pelang, hang haram jadah ya macam kan. Kalau hang kata aku kata ke hang. Macam-macam marah, keling. Wa qad ihmarra, sampai wa qad ihmarra wajhu, merah muka. Merah muka. Wa intafaqat awdajuh, tegang orat. Orang lihat dia marah tak kaban. Marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kepada dua orang tu. Kita kalau tengok dua orang duduk bertengkar tu, kita ajak mereka hak mana hak Nabi nak ajak. Cara untuk mengatasi sifat marah. Sesungguhnya ada satu kalimah, kalau disebut kalimah itu nescaya hilanglah marahnya.
Mereka pun berkata kepada orang itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Yakni kita ajak mereka sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok kawan kita duduk tengah, kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Suruh dia tu kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab yang ni Nabi ajar. Untuk mengatasi sifat marah, Nabi ajar suruh baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya ingat kepada Allah. Ingat kepada duk tengah marah sampai merah muka, sampai orak leher tegang nampak. Kita kata, apa ingat kat Tuhan apa? Selawat. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan pula jadi setengah orang ni jadi batu api. Aku kata kat hang dia kata hang. Aku kata kat hang lemah lah. Dia boleh bagi vitamin. Bagi vitamin, bagi minyak petrol, bagi pangkit lagi kemarahan. Itu setan kau itu. Kita ajar mereka a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita setengah orang emosi dia tinggi, dia balik-balik dia tengok rumah selera dan sebagainya, dia naik setan memang dia duk tembak kita punya, dia duk pump kita punya darah, bok bagi kita naik. Tak sama ada balik rumah ke di di mana sahaja, bila ada situasi tertentu memang syaitan dia pump darah jantung kita ni supaya dia panggil menggelegak, nak naik ke kepala. Jadi dia sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Muaz. Dia kata, wahai Muaz, inni la uhibbuk. Nabi sebut 3 kali, inni la uhibbuk, inni la uhibbuk. Wahai Muaz, aku kasih pada kamu. Aku kasih kepada kamu Muaz. Maka aku nak ajar kamu satu doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa Nabi ajar Muaz. Maknanya, ya Allah, bimbinglah aku ingat pada kamu. Kita minta Allah Ta'ala, minta tolong pada Allah supaya Allah Ta'ala bimbing kita ingat padanya, kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca doa itu, apabila kita tengah marah, maka kadang-kadang Allah Ta'ala bimbing kita ingat pada Allah. Bila kawan kita sebut a'udzubillah, hang baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita ingat pada Allah. Sebab kita baca doa ni sentiasa, supaya situasi tertentu Allah Ta'ala bagi kita ingat pada Allah. Kadang-kadang kita tak ingat ke Tuhan marah ni. Setengah orang dia tak ingat ke Tuhan. Kalau orang berkata sabar ingat ke Allah Ta'ala, dengan hang saya aku balun. Dengan hak orang sebut dia nak balun juga. Ini bahaya. Tak khabar ni, sebut nama Allah Ta'ala pun dia tak ingat. Sebut nama Allah Ta'ala pun dia tak ingat. Sebab itu doa ini maka perlu dibaca ketika akhir sembahyang. Jadi ketika kita akhir sembahyang perlu dibaca. Setengah ulama kata baca sujud yang terakhir, setengah ulama kata tahiyat akhir, atau baca doa selepas sembahyang, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengelokkan amal ibadah kita. Wa husni ibadati,
minta bimbing daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Ta'ala perelokkan solat kita, sedekah kita, segala amalan-amalan kita ini. Kadang-kadang kita pun tak tahu kualiti kita punya amal ibadah. Solat maghrib tadi kita tak tahu kualiti dia macam mana. Jadi kita minta Allah Ta'ala bimbing supaya elok ibadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Nabi pesan kepada Muaz, doa ni sangat penting dalam hidup kita. Doa ni sangat penting dalam hidup kita. Kita ini perlu kepada semua perkara bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ketika mana kamu marah, wa huwa qa'im, dia tengah berdiri, dia marah tu dia tengah berdiri, falyajlis, Nabi kata duduk. Ini juga cara mengatasi sifat marah, selain daripada baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun ketika dia berdiri dia marah duk pa. Kita memang duduk, ataupun dia sendiri duduk, dia faham cara mengatasi sifat marah ini. Dia duduk, dia akan meredakan sikit, tapi tak habis lagi. Tak habis. Kadang-kadang dia marah, dia punya suhu dia 90, dia akan turun lah sikit 70 ataupun 60. Dia akan, bila dia duduk, dia akan turun sikit. Nabi kata, ataupun pergi tidur. Kalau duduk masih lagi ada, pergi tidur. Kadang setan pandai, dia selit juga. Dia selit, dia nak bagi kita melompat lagi. Dia tengah tidur pun melompat lagi. Setan pandai. Jadi Nabi kata falyatawadda, dia pergi berwuduk. Sebab dia kata sifat marah ini dari syaitan ini daripada api. Sifat marah ini sentuhan daripada syaitan. Bila api ini kita nak redakan dia, naklah kita pergi ambil wuduk. Ini kalau kita berusaha nak mengatasi sifat marah. Bila dia ada usaha, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia dapat menahan sifat marah yang dicela. Dia ada usaha, dia berdiri, dia duduk, tu maksudnya dia ada usaha. Bila dia tengah marah, berdiri tengah, dia duduk, mana bila duduk itu ada usaha. Usaha itu Allah Ta'ala akan beri dekat dia keberkatan. Tiba-tiba dia pergi ambil uduk, dia pergi ambil uduk, mana dia ada usaha pergi ambil uduk. Usaha itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kaedah cara mengatasi sifat marah ini disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Nabi ini dia tak berkata ikut hawa nafsunya, tetapi apa yang telah diwahyukan kepadanya. Bila Nabi sebut kaedah-kaedah mengatasi sifat marah ini, dia merupakan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ada usaha untuk mengubati penyakit sifat marah ini, maka Allah Ta'ala akan beri keberkatan. Dalam sifat marah kita ada kontrol. Kita boleh kawal sifat marah kita supaya tidak keterlaluan. Ini hadis yang ke-23 ini ialah Nabi nak sebut pada kita tentang cara untuk kita nak mengatasi sifat marah. Kemudian apa kelebihan kita boleh menahan sifat marah ini? Apa kelebihan? Oleh kerana sifat marah ini satu sifat yang kita katakan besar pengaruhnya di dalam sistem hidup kita, dan dia boleh mempengaruhi jenayah-jenayah yang lain.
dia boleh mempengaruhi kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi oleh kerana besarnya dia, maka bagi orang yang boleh menahan sifat marah ini, maka pahalanya juga cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebut di dalam Quran, Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Tak boleh nak hisab. Pahala orang yang boleh menahan sifat sabar ini, bila dia boleh tahan saja sifat sabar tu, maka pahalanya tak boleh dikira. Kalau kita tekan kalkulator sampai habis, lepas tu kalkulator tak boleh kira lah. Jadi pahala ganjaran orang yang sabar ni melebihi perkiraan kalkulator. Tanpa hisab kita tak tahu berapa besar, berapa hebat, berapa macam mana bentuk pahala orang yang boleh tahan sifat marah ini di akhirat esok. Di akhirat esok. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW ketika mana di Taif, kisah masyhurah, kisah yang masyhur di kalangan kita. Nabi berhijrah ke Taif, Nabi dibaling batu. Penduduk Taif ini diupah kanak-kanak baling batu kepada Nabi SAW sampai berdarah kaki Nabi SAW, sehingga malaikat turun berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku akan cabut bukit, kembas kepala perempuan ini. Maknanya ambil angkat bukit, tahu kata penduduk Taif. Tapi Nabi SAW kata tak payah dan tak perlu. Mudah-mudahan Nabi kata zuriat mereka besok akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan mereka besok menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Nabi tak lepaskan sifat marah sebab tak sesuai di tempat itu. Nabi pernah perang, peperangan Badar. Nabi berperang, peperangan Uhud. Walaupun Nabi luka, tapi sifat sabar kena pada tempatnya. Dan sifat marah ni kena pada tempatnya. Sebab tu Nabi SAW ini dianggap akhlak. Nabi kita ni adalah Nabi yang kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Sebab semua sifat-sifat yang ada dalam Quran, maka Nabi SAW menterjemahkan dalam kehidupannya kena pada tempat. Sifat kasih sayang kena pada tempat, sifat marah kena pada tempat, sifat tawakal, sifat semua kena pada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh sifat-sifat ini kena kepada tempat. Kita lah ni manusia, kita manusia, bukan di kelompok Nabi itu para rasul. Kita sifat itu tak kena pada tempat. Kadang-kadang terlebih, kadang-kadang terkurang. Sifat kasih sayang kadang-kadang terlajar. Sifat marah kadang-kadang terlajar ataupun terkurang. Di mana nak meletakkan sifat marah yang betul? Di mana letakkan sifat ketegasan yang betul? Di mana nak letakkan sifat kasih sayang dengan betul? Isu apa yang perlu ada sifat marah, isu apa tak perlu. Ini bila dia setting dia tak kena, dia nampak tak comel. Macam kereta kita lah, setting tayar tak betul. Apa nama, kita duk pergi buat tayar bagi betul, tiba-tiba setting tak betul, jadi jalan pun tak pernah elok. Tak betul setting dia. Jadi Nabi ni semua betul. Sebab tu kalau tukang masak ni, kalau tukang masak yang handal ni,
Dia tengok periuk besar mana, dia tahulah nak buah ayam banyak mana, rempah banyak mana, lauk banyak mana, garam banyak mana, gula. Bila kita rasa memang sedap. Sebab cukup rasa periuk yang besar ini sesuai ayam banyak mana, rempah banyak mana, semua banyak mana, untuk dia pakar dalam bidang masak. Kalau orang yang tak pandai agih ni, sekali lagi macam-macam rasa. Ini kepakaran. Nabi SAW kepakaran mengadun sifat-sifat akhlak mulia, sebab kena pada tempatnya. Sebab tu di dalam peperangan Uhud, Nabi SAW gigi Nabi patah dan Nabi berdarah luka sana si peperangan Uhud. Kemudian datang di kalangan sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kamu mempunyai doa yang mustajab. Kamu boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melenyapkan puak-puak Quraisy kufar. Kamu boleh melenyapkan mereka sekaligus berdoa macam Nabi Musa, seperti Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain. Mereka berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka jawab Nabi SAW, "Aku simpan doa ini untuk umatku di akhirat kelak." Nabi simpan doa mustajab ni untuk kita di akhirat kelak, supaya Allah Ta'ala berkenan. Nabi tak guna untuk di dunia. Di dunia tak apa, Nabi bersabar, luka dan sebagainya. Tetapi doa ini, kata Nabi, nak simpan di akhirat kelak untuk umatku. Ini Nabi SAW. Sebab itu kita nak bagi hati kita lega, nak bagi hati kita baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kawan-kawan yang kita marah, kita berdoa kepada dia lepas sembahyang, supaya Allah Ta'ala buka hati dia, Allah Ta'ala tenangkan hati kita, kita maafkan kesalahan dia, kita minta Allah Ta'ala sedarkan kesalahan dia, kita doa untuk dia ada keberkataannya, dan Allah Ta'ala akan bagi keberkataan itu, dan Allah Ta'ala akan pulihkan sikap dan akhlak kita. Allah Ta'ala pulihkan sikap kita, adab kita, bila kita berdoa kepada Allah untuk kawan. Dan doa, bila kita berdoa ni, kita masuk semua kawan-kawan di taman dan sebagainya. Ya Allah, ampunkan dosa kawan-kawanku di taman ini, macam-macam lah. Kawan dia, kalau dia ada pekerja dia, tapi dia susul dia dulu, jangan kawan-kawan dulu. Dia dulu, kemudian ibu bapa, ibu ayah dia, kemudian guru dia, isteri dia, anak dia, kaum kerabat dia, dan seterusnya. Minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa mereka. Kadang-kadang kita silap, kita tidak tahu, kemungkinan dia silap, kemungkinan kita silap, kemungkinan kita silap dengan isteri kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana gagal memimpin isteri menjadi isteri salihah dan sebagainya. Dan kita mengaku kepada Allah kelemahan kita, kelemahan kita untuk memimpin keluarga kita, anak kita. Minta Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka, dosa-dosa mereka dan juga dengan dosa-dosa kita. Saya dulu ada baca satu novel, saya tak ingat tajuk novel tu. Novel ni cerita seorang bapa yang tegas. Dia bapa ni, dia seorang bapa ni, dia anak dia akan beritahu dalam cerita novel tu, ni cerita novel. Anak dia 6.30 mesti ada di rumah. Kalau melebihi 6.30, dia akan duduk atas kursi, dia akan pegang satu rotan. Ini cerita lah novel. Dia duduk atas kursi pegang rotan. Jadi anak dia akan balik semua sebelum 6.30. Itu sistem yang dia buat untuk keluarga dia.
Pergi main ke apa, balik ke apa, waktu ni kena ada macam ni, waktu ni kena ada macam ni, dia bagi tahu. Ini hampa punya skedul masa hampa dan masa hampa begini. Jangan lebih. Ayah dia bagi pula ke anak tu jam, bagi seorang satu supaya boleh tengok jam. Jadi anak dia satu hari pergi sekolah. Anak dia pergi sekolah, kawan-kawan cabar. Mereka duduk, budak-budak pergi sekolah menengah. Mereka duduk ni, aku cabar, kita cabar antara kita, siapa berani pegang tangan budak perempuan tu. Di kantin, duduk sama-sama cabar, siapa berani. Jadi dia berani. Budak ni ayah dia duduk atas kerusi pegawatan ni. Dia kata tak apa, aku akan sahut cabaran nampak. Dia pun pergi pegang tanganmu, pegang kan, bukan apa-apa, pergi pegang. Pergi pegang, budak rumah tu menjerit, lapor kat guru disiplin. Lapor kat guru disiplin. Disiplin bagi dengan ayah dia baik-baik. Ayah dia baik, dia kata dia tahu macam mana sikap ayah dia tu. Tegas benda lain, marah benda lain, ketegasan. Ayah dia duduk di sekolah pun duduk ya saja, tak marah anak dia, tak kata apa, ya baik. Dekat cikgu ni ya baik gitu. Balik rumah dia suruh anak dia duduk atas kerusi. Ni cerita lah novel. Dia suruh atas kerusi, dia pegang rotan, dia duduk tawaf. Dia duduk tawaf. Ayah dia tanya dengan suara yang lemah lembut, tapi pegang rotan. Kita boleh bayangkan anak buat silap, ayah pula tegas, tapi ayah dia tanya dengan keadaan yang lemah lembut, tapi pegang rotan tu keliling. Hang buat apa tadi di sekolah? Dia pun nak jawab, ketak-ketak. Pegang tangan budak perempuan. Siapa suruh? Ayah dia tanya, siapa suruh? Dia kata, kami duduk, dia cerita kami duduk kawan-kawan, cabar siapa yang berani terror pergi pegang. Budak-budak sekolah ke tu, hang terror hang pergi buat lah. Dia pula pantang dia cabar, dia pun pergi pegang. Ayah dia tanya dia, apa maksud berani? Apa maksud berani? Dia tak boleh jawab apa maksud berani. Adakah dinamakan berani dengan pelanggar hukum Tuhan? Ini ayah dia bagi kaunseling. Adakah boleh dikatakan berani melanggar hukum Tuhan? Ya, anak dia tak faham maksud berani. Walaupun dalam ketegasan seorang bapa itu, tapi bapa dia meletakkan satu benda itu kena pada tempatnya. Dia kaunseling dan dia cakap dia nak tahu apa yang berlaku yang sebenarnya. Dia tidak terus balik-balik amal sini bagi semua tak sampai puluh kata. Dia tak tanya apa. Dia bantai terus ya. Malu muka aku kena panggil dengan pengetua. Dia balun. Dia tanya dulu, apa masalah ni? Jadi lagu mana? Dan budak ni bila ayah dia duduk kaunseling ni, dia sampai menangis. Walaupun ayah dia tak tahu, keliling dah, pegang mata dia keliling. Ayah dia tanya sebab apa. Bila dia jawab, ayah dia tahu tang sini dah silap anak dia yang perlu diperbetulkan. Kali pertama dia dicabar oleh kawan-kawan. Jadi sebab itu kadang-kadang benda ini bila dia berlaku dalam hidup kita ini perlu ditanya dulu. Tidak diambil tindakan secara terus. Bila diambil tindakan secara terus, anak ini dia akan memberontak. Siapa saja akan memberontak. Ialah kadang-kadang kita ada staff.
Jadi bila kita ada staff kita main pukul 8. Kita bos staff main pukul 8. Kita panggil dia. Kalau kita jongkah dia, kita marah dia, tanpa kita tanya sebab apa main pukul 8, dia mungkin akan tunduk bila kita marah dia sebab kita bos, kita ketua di tempat itu. Kita marah dia akan tunduk, tapi dia tak akan hormat kita. Kita tak tahu apa masalah dia. Hari itu dia main pukul 8 sebab apa dia main pukul 8. Dan kita tanya sebab apa dia main pukul 8. Kecuali lah kita tengok punchcard hari-hari pukul 8 ni daripada hari pertama sampai hari ke-15 semua merah. Ni ada masalah lah ni. Yang hak sekali-sekala dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku dalam hidup kita ini, kalau kita ketua keluarga di rumah, mesti disoal lebih dulu, mesti ditanya dulu apa sebab. Bila ditanya, kita tahu punca-punca masalah. Punca masalah ini dia faham tak faham, dia pernah diberitahu ke tak diberitahu. Sebab tu kalau kita tengok pendidikan, sebahagian pendidikan ini yang berlaku kesilapan dalam masyarakat kita. Apabila anak-anak kecil buat silap, kadang-kadang mak bagi rotan, ayah bagi penampak, itu satu kesilapan yang besar. Sebab anak ini belum lagi diberi ilmu pengetahuan tentang benda itu. Kadang-kadang anak ini pun tak tahu, dan belum lagi dititiskan ilmu adab, diberi ilmu akhlak. Kadang-kadang itulah setengah ibu bapa ni dia serah dekat sekolah saja. Dia serah, lepas tu dia bila serah kat sekolah ni, dia nak supaya anak dia jadi baik. Dia bukan macam mesin, kita masuk dia keluar keluar macam kita nak. Dia tak ada macam tu. Kita ibu bapa ini dia kena panggil anak, sama ada tiap-tiap hari ataupun ikut jadual-jadual dia nak panggil. Dia panggil, dia akan ajak bab akhlak, bab adab. Kalau dengan ibu dan ayah, cara bercakap dia begini. Kataan ni tak boleh sebut dekat mak dengan ayah. Kadang-kadang anak-anak ni dia cakap dengan kawan, hak bahasa dengan kawan tu dia cakap dengan mak pak dia. Sebab dia tak boleh beza. Lagi sebab ilmu dia tak tahu. Percakapan tu, beza percakapan pun dia tidak tahu. Maka dipanggil cara bercakap, adab bila orang tua-tua datang, bila adik-beradik ponakan datang, adabnya begini. Ketika makan, adabnya ini. Ibu bapa kena mendidik anak di rumah. Ibu bapa kena adab makan begini, duduk, semua duduk, seorang baca doa, ini adab makan. Satu-satu dia terang kepada semua anak dia ketika adab makan, ketika adab pergi rumah orang, ketika begini, dititiskan ada ilmu pengetahuan itu. Bila dititiskan ilmu pengetahuan itu, kemudian bila ada kesalahan, dia bagi teguran, banyak kali teguran, barulah ada punishment dia itu. Tengok pada keadaan setakat mana yang boleh kita marah dan sebagainya. Sebelum nak datang kepada amaran dan itu, ilmu mesti diberi dulu. Sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Sekali-sekala kita panggil, datang, baca Fatihah, abah nak dengar. Contoh anak dia baca, saya juga ni abah aku duk panggil. Lepas tu tengok abang ni hang ni memang abah nak bagi tugas, habis tengok adik hang pula. Hang jadi mentor kepada adik hang bawah. Jadi susunan itu kita sebagai ketua keluarga yang akan susun benda-benda itu. Cara pendidikan di rumah, di sekolah, kemudian dimantapkan di rumah. Pemantapan itu mesti disambut oleh ibu bapa di rumah. Kadang-kadang sebahagiannya ibu bapa tak sambut di sekolah, di rumah tak disambut. Kadang-kadang azan
maghrib anak duk tengok TV. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang setengah bapa dia buat undang-undang 15 minit sebelum azan TV semua kena katuk. Undang-undang. Dia buat satu undang-undang rumah tangga dia 15 minit sebelum azan TV semua tutup. Jadi undang-undang tu bapa lah yang kena sebut satu-satu. Pagi hari ni undang-undang 1, undang-undang 2, undang-undang 3, peraturan. Jadi kalau kesalahan itu dibuat dekat azan, buka TV, ilmu dah bagi dah, arahan pun dah bagi dah. Ini amaran akhir. Apa buka juga lagi apa kena. Jadi bila kita dah bagi ilmu, dah bagi adabnya, kenapa buat begini, maka kesalahan itu berlaku juga, maka barulah kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka. Jadi ini perkara-perkara supaya dia tak menimbulkan sifat-sifat marah kita yang terlalu tinggi, dan sentiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa yang kita sebut tadi, supaya Allah Ta'ala pimpin kita, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala tolong kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Kita ingat kepada Allah. Bila kita ingat kepada Allah, dia kadang-kadang automatik dia stop sendiri. Dia stop automatik sebab kita ingat pada Allah, ada keberkatannya. Ini yang Nabi nak sebut, satu ukuran kekuatan bukan diukur kepada kemahiran dia berlawan, tetapi ukurannya adalah bagaimana dia boleh menahan sifat marah itu. Yang kedua, apa cara nak atasi apabila berlaku sifat marah. Nabi kita ada beberapa perkara. Kamu bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kamu berdiri, kamu duduklah, ataupun kamu berbaring. Kemudian kamu mengambil wudu. Yang terakhir Nabi kata falyaskut, kamu diam saja. Tak payah cakap. Bila cakap ni syaitan akan tembak lagi. Syaitan akan tembak jantung dia, pam darah bagi naik. Jadi dia diam saja. Ataupun dia start motor, pergi duduk tak lain. Senang. Dia pening kepala. Tak start motor, pergi duduk tak lain. Dia tak menimbulkan sakit dia jadi macam-macam. Jadi ini hadis yang kedua kita baca tentang bagaimana cara untuk nak atasi sifat marah. Dia mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk boleh kita kawal sifat marah kita. Bila kita dapat kawal sifat marah kita, maka pahalanya tak boleh dihisap, tak boleh dikira macam mana. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui pahala orang yang dapat menahan sifat marah ini. Jadi hadis yang ke-26 insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin.